Ada orang. Tak mengamuk, dia seronok. Dia orang dapat exposure tu So Itulah dia kan. Bagi saya, makan, minum, baju, saya keluarkan duit sendiri. Tak tahu daripada mana datang duit tu. Allah saja yang tahu. Siapa yang membantu dalam pengurusan? Tak ada siapa. Sendiri semua. Ada juga kenapa, sebab saya tutup majalah tu, ada yang curi cek saya, cashkan duit saya kan. Jadi di situ kan saya terpaksa akur lah. Masa setiap orang yang datang tempat kita ni, tak ada yang berjiwa murni. Abang terlalu percayakan orang ke apa masa tu? Bagi saya suka beramai-ramai. Masak hari-hari sampai 10 pot nasi bagi dia orang makan. Walaupun tak ada lauk, saya bagi dia orang makan. Mak bapak dia orang tak tahu sama dia makan tu tidak. Sampai-sampai mesti nak jumpa kita, nak beritahu yang aku lapar lah, adalah lauk kau makan. Saya kata bakal lah payah ada kat dapur tu, kata ada telur goreng lah. Jadi kita open. Yang mengenang budi ramai tak? Bagi saya lah, saya tak pernah fikir waktu boleh mengenang budi. Bukan kita yang malas budi kita. Allah yang tahu memberinya. Ada juga yang kita bela anak ni, kita nak angkat sampai ke luar negara, nak tak ada duit minta dengan kita kan. Sampai-sampai kita tuduh kita macam-macam pun ada kan. Tapi bagi saya itu alam lah. Tak payah kita nak sebut lah. Itu antara dia dengan Allah. Kalau kau duduk dengan aku tanggung kau makan minum, kau tanggung nak pergi kerja, aku hantar. Tapi kau dah buat aku macam tu, aku nak kata apa? Kita terima apa hakikatnya kan. Tak payah kita nak bermusuh kan. Akan datang dia dapat juga karma daripada Allah. Kan. Ya. Maya Studio tu 10 tahun, dan di masa yang sama selain pada choreographing dan sebagainya, berlakon juga. Ya, berlakon lah. Dan saya pun bukannya selalu je dapat berlakon pun kan. Tapi itulah, bila saya dapat berlakon daripada Aziz Osman cerita X-Ray tu, tu dia cakap sama saya, dia kata, bang sorry lah bang, saya terlupa nak taruh nama abang dekat credit line tu. Saya kata tak apalah Aziz, tapi tak apa, nanti saya buatkan drama special untuk abang Cili Padi. Dari situlah mula je Cili Padi meletup kan. Lepas tu bila dah buat cerita drama, nak buat jadikan cerita tu sebagai cerita, paksa keluar, dia kata sekarang kita cerita ni TV3 dah minta kita buat siri. So dia kata macam mana, takkan kau nak jadi perompak 24 jam? Tak apa, kau buat aku jadi adik-beradik anu, seorang perompak, seorang cikgu. You matikan perompak, kena tangkap polis, hidup. Itulah mula je Cili Padi. Itu abang punya. Sampai sekarang orang mesti ingat Cili Padi. Ya, betul. Saya ada gambar itu. Ada gambar semua sekali. Jadi kita rasa seronok lah dengan adanya Cili Padi. Tapi kan macam-macam sekarang ni, daripada segi pergaulan saya sekarang, banyak saya fikirkan hanya memikirkan untuk melepaskan kita punya minat, bukanlah dari keuntungan. Dapat rezeki dah cukup. Itu sajalah. Sebab kita rasa kita penuhkan diri kita ni dengan ilmu yang telah ada. Orang nak kita buat ini, kita buat. Orang suruh kita masak, kita masak. Orang sebab apa, kita masak. Dan di situ dalam dunia masakan ni, saya dapat jadi duta produk beras jasmin, daripada santan harmoni, rempah ratus. Jadi itulah membantu kehidupan. Selepas saya berhenti kerja kan. Berhenti kerja? Dulu saya bekerja dengan hospital sebagai lab assistant. Bila ni bang? Itu selepas saya keluar daripada sepupu saya punya rumah, saya dapat interview di Kementerian Kesihatan, bekerja. Saya berhenti selepas saya 10 tahun kerja dengan lab assistant. Saya berhenti, itu yang buka My Studio. Saya berhenti. Kenapa? Saya dibuli oleh staff. Saya ni jenis pergi kerja, bawa air, beli Milo, beli itu. Bila sampai orang pejabat kita tak hormat kita punya barang dimakan, kita baru buka Milo, besok pagi dah keluar dalam tong sampah di metin ya. Maknanya orang nakal lah, orang iri hati tentang kebaikan kita ni. Ada juga yang iri hati. 10 tahun juga tu. 10 tahun juga hidupnya. Saya kerja di mana? Last kali saya kerja di Pergigian Bangsa. Di situ. Pergigian Bangsa, Institut Kesihatan Umum. Saya bekerja situ last kali sebagai lab assistant. Abang punya ketinggian 6 kaki 3 dan orang berani bully juga Bagi saya, sebenarnya saya malas nak cari gaduh dengan orang. Saya tak suka cari gaduh. Walau apa pun orang buat kat saya rasa saya istighfar je lah.
Masalahnya gaduh suka cari abang pula. Dah macam-macam lah. Kadang-kadang kita orang kutuk kita, orang tak kasih kita, jangan panggil Jaafar on buat itu. Last kita dapat tahu juga kan. Benda ni akan sampai orang yang busuk hati yang nak menutup pintu rezeki kita kan. Kita tak boleh bimbang lah. Kalau kau tutup pintu rezeki aku, Allah akan tutup pintu rezeki kau. Mesti ada pro and kontra. Jadi kalau kita nasihat, kita jahat dengan orang tu, akhirnya orang tu akan jahat dengan kita juga. So jadi tak payahlah kita nak berjahat dengan orang. Biar je lah. Tak rugi kalau kita tak berkawan. Kau tak kawan dengan aku tak rugi satu sen pun. Kau tak dapat kebahagiaan daripada apa yang aku ada. Kalau kau nak pulau aku, tu pulang kat kau lah. Apa yang aku nak heran pun. Jadi kau pulau aku tak suka aku, kau kena aku, tu aku kerja aku, kau jahat lah. Janji aku tak kerja kau. Itu saja yang sikap yang paling baik. Betul. Kalau kita sama-sama kita nak kutuk, kita nak hina, nak keji, kita jadi macam dia juga. Jadi kita biar saja dia larut dengan cara dia. Last karma dia dapat juga. Macam kita punya industri ni, industri hiburan ni sebenarnya kecil je kan. Macam saya dipanggil oleh Hafsah Hassan untuk panggil pengacara untuk untuk dia buat yang radio MSCP kan. Copstar dulu. Saya pergi. Saya nak duit, saya terpaksa cari sponsor lah. Dan saya bayar duit tu dekat Chan Muilan. Chan Muilan saya bagi kat dia. Saya cakap dengan Rosaian, saya kata saya cari untuk diri saya. Maknanya kalau orang bagi saya RM10,000 ke, saya terpaksa ambil dalam RM2,000. Sekarang aku bagi kat dia orang tu RM8,000 juga umpamanya lah. Macam saya ditawarkan oleh Zulkifli Amin, Datuk Zulkifli Amin tu. So dia interview saya Radio Wanita. Kemudian dia kata dia offer saya jadi pengacara untuk Radio Wanita. Saya buat sebaik mungkin. Saya boleh bawa Anita Sarawak interview, saya panggil itu, cari sponsor itu, cari sponsor ini. Rupanya dia orang tu tidak bergaji. Gaji tak ada iklan yang nak masuk. Saya terpaksa cari iklan untuk diri saya dan untuk gaji dia orang. Radio Wanita tu. Sampai masa Radio Wanita tu telah dijual kepada TV3. Saya bersama Radio Wanita 3 tahun. Dijual TV3 yang jadi Hot FM Bukan Hot FM, Chinese FM. 88.1 FM. Okey. Dijual berapa juta TV3 beli. Sekarang Cina punya stesen tu hanya beli iklan. Orang Cina beli iklan kat situ. Memang hidup lah. Hot FM kan macam tak ada berapa sangat dikenali ramai kan. Cool FM. Walaupun gah tapi tak dapat rating yang tinggi lah. Itu sebabnya bila saya fikir tentang radio ni kan, saya baru tadi saya jumpa yang orang yang nak buat restoran dengan saya tu. Saya kata kalau you ada license untuk buat, saya boleh cari iklan untuk siapa yang nak beli dia punya untuk ke udara lah. Banyak juga stesen-stesen yang terbengkalai kan, yang telah dijual ataupun ada dia punya dia punya license tapi tak berjalan dengan baik. Macam yang dulu yang Sazli punya jadi duta, jadi pengacara sama dengan Sharifah Syahira. Apa stesen tu? Digital tu. Ada tak dengar? Ya, saya lupa. Tapi last terbengkalai, tak ada siapa nak buat marketing. Kan? Dia tak pandai nak cek marketing sebenarnya. Saya dapat marketing sebulan bayar RM6,000 tau untuk stesen tu. Stesen Radio Wanita tu. Sampai dia orang dapat gaji daripada saya. Jadi apa lagi? Kita bekerja untuk dia orang. Saya buat tu untuk dia orang yang tak bergaji. Saya pergi Radio Wanita, saya masak nasi. Siapkan pasal apa dia orang tak makan, tak minum kan. Saya masak nasi, bawa periuk belanga di sana. Masak nasi, dia orang makan kenyang. Tak ada duit. Dia orang tak ada duit nak bekerja. Parah tu. Jadi ambil beras, bawa ke sana, masak untuk dia orang, beli ayam sekali kan. Masak sebelum saya on air. Sama juga saya berlakon dengan Aziz Musan di Mandila. Saya masak dulu, dah siap masak, baru pergi masuk set berlakon. Pagi pergi pasar, beli lauk, beli apa semua sekali kan. Masak masuk dalam Tupperware, pergi makan kat luar, baru berlakon. Okay, kita nak cerita ke situ lah sekejap lagi.
abang punya perkenalan dengan Aziz M. Osman ialah ketika bermula daripada nak pinjam suku baju. Nak pinjam baju tu itu di itu detik permulaan. Flat berkeliling tu. Flat berkeliling, bukan berkeliling. Saya dah duduk bangsa. Maksud bangsa. Dia duduk dekat Seripahang flat. Abang masa tu bekerja dengan lab lah. Yes. Di masa yang sama buat masakan ni, jadi dekat majalah. Macam mana dia boleh kenal dengan majalah? Dah keluar majalah sebab khabar semenjak Fa'on. Jadi dia menjadikan baju-baju pengantin tu. Oh, itu yang dia contact mesti tu. Daripada perkenalan tu akhirnya dia menawarkan diri untuk X-Ray. Daripada tu dia X-Ray. Dia dah selepas tu dia offer saya berlakon untuk X-Ray jadi lecturer. X-Ray jadi lecturer. Tadi orang cakap berlakon jadi sebagai sultan dalam itu dengan Rostam Jamil tahun 70-an dulu. 70-an. Bukan 70 dalam 75 76 tu lah. Kita boleh dapat ke visual ni? Boleh jumpa ke? Ada ke di sana sini orang? Tak ada kot. Sayang kan? Sayang tak ada. Kan lah. Apa tajuk cerita jadi raja tadi tu? Legenda Lela Manja. You call Rostam Jamil mesti dia ada tag dia apa? Legenda Lela Manja. Shoot in shooting dekat Melaka 35mm. Shooting dekat Melaka kan. Saya masa tu nak pergi Melaka dengan kereta rosak, naik bas dekat lagi. Shooting dekat rumah di Melimau Melaka, yang rumah lama tu kan, yang colour-colour tu kan. Jadi saya pergi sana. Saya kata dengan harapan kita ada duit lah kan. Sampai sana dia kata Jaafar, dia kata dekat rumah tukar dukuk ubi, cabut lah rebus lah sama belacan kita nak makan petang-petang kan. Saya buat masa tam kecil lagi, buat lah betul kan. Habis tiba-tiba dah habis batak saya nak balik lah. Nak balik, dia punya yang simpan duit tu, bang kita tak dapat duit lagi bang, kita ada RM15 je. Balik naik bas dengan RM15 tu. Masa tu boleh. Itu semua dah berlalu kan bagi kita. Tapi dapat bayaran penuh tak lepas tu? Lepas tu saya ingat lagi masa anugerah bintang popular yang pertama di Holiday Villa. Masa tu Sabri Fadil menang, Azlan Hamid menang kan. Jumpalah Mak Nani kat situ. Jaafar tak nak ambil duit ke? Ya Allah, baiknya. Saya kata tak apalah mak, kalau ada lah, kalau tak ada tak kisah kan. Macam tu je lah. Tak ingat lah sama dia dapat ke tak dia tahu lah. Balik kelumpul RM15. Alah, benda-benda macam ni kan semua dugaan kan. Kita terpaksa terima dengan penuh kesabaran lah. Senang cerita. Kalaulah ada sesuatu yang aku boleh kongsikan dengan anak aku adalah, selagi kita masih hidup, selagi kita bernafas, bernyawa, kita mesti terus belajar, kita terus cari ilmu. Dan seperkara yang aku rasa untung dalam aku mengusahakan projek Hubungan Rambang ni adalah aku dapat berbual bersama dengan para personality yang mahir dalam bidang mereka. Dari situ aku dapat menyelami pemikiran-pemikiran mereka dan mempelajari sedikit sebanyak perkara-perkara yang membuat mereka menjadi mahir dalam bidang-bidang tersebut. Aku kalau boleh memang nak teruskan membuat lagi dan lagi temu bual di dalam projek Hubungan Rambang. Tapi untuk berjaya, aku terus memerlukan sokongan para penonton. Jadi silalah like dan subscribe channel ini.